Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali dalam slot PDPR Bahasa Melayu tahun 3 bersama dengan Cikgu Sabah. Hari ini kita akan mempelajari aspek tata bahasa dengan tumpuan terhadap kata penguat di SKP 5.1.4 dalam kurungan 8 iaitu menggunakan kata penguat yang sesuai dengan tajuk kita pada hari ini ialah hati-hati semasa mengundur. Murid-murid boleh buka buku teks kamu pada halaman 58. Tajuk hati-hati semasa mengundur ini merupakan tajuk yang terakhir bagi tema 3, unit 9. Selepas ini kita akan masuk ke tema keempat dengan unit 10. Objektif pelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat memahami dan menggunakan kata penguat mengikut konteks. Manakala kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat melengkapkan sekurang-kurangnya 6 daripada 9 tempat kosong dengan kata penguat yang betul dan tepat. Apakah yang dimaksudkan dengan kata penguat? Kata penguat ialah perkataan yang digunakan untuk menguatkan maksud kata adjektif. Kata penguat boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif. Kata penguat terbahagi kepada 3 jenis. Pertama, kata penguat hadapan. Kedua, kata penguat belakang. Dan yang ketiga, kata penguat bebas. Apakah yang dimaksudkan dengan kata penguat hadapan? Kata penguat hadapan ialah perkataan yang terletak di hadapan kata adjektif atau frasa adjektif. Contoh-contoh kata penguat hadapan ialah paling, agak dan terlalu. Kesemua kata penguat hadapan ini mesti berada pada bahagian hadapan kata adjektif. Misalnya, paling berada di bahagian hadapan kata adjektif besar menjadi frasa adjektif paling besar. Begitu juga agak digandingkan dengan kata adjektif mahal haruslah berada pada bahagian hadapan kata adjektif dan membentuk frasa adjektif agak mahal. Dan yang terakhir, terlalu digandingkan dengan kata adjektif tinggi menjadi terlalu tinggi di mana pada bahagian hadapan kata adjektif merupakan kedudukan kata penguat terlalu. Sebenarnya ada banyak lagi contoh kata penguat hadapan. Tetapi untuk slot hari ini, cikgu hanya akan berikan 3 contoh sahaja terlebih dahulu. Mari kita teliti pula contoh penggunaan kata penguat hadapan di dalam ayat. Ayat yang pertama, Adib mempunyai tubuh yang paling besar dalam kalangan rakan sebayanya. Dalam ayat ini, penggunaan kata penguat paling berada pada bahagian hadapan kata adjektif besar. Penggunaan kata penguat yang berada pada bahagian hadapan kata adjektif besar ini telah mendukung sifat besar atau menguatkan lagi sifat besar yang dimiliki oleh subjek iaitu adib. Seterusnya,
ayat yang kedua, harga barangan di pasar raya ini agak mahal berbanding harga barangan di kedai runcit itu. Penggunaan kata penguat agak yang berada di bahagian hadapan kata adjektif mahal telah menguatkan maksud mahal yang dimiliki oleh pasar raya. Seterusnya ayat yang ketiga, impiannya terlalu tinggi sehingga mustahil untuk dicapai. Penggunaan kata penguat terlalu berada di hadapan kata sifat atau kata adjektif tinggi sehingga mendukung maksud tinggi ataupun tingginya impian yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga mustahil untuk dicapai. Seterusnya mari kita lihat pula kata penguat belakang. Apakah yang dimaksudkan dengan kata penguat belakang ini? Kata penguat belakang ialah perkataan yang terletak di belakang kata adjektif atau frasa adjektif. Contoh-contoh kata penguat belakang ialah sekali, benar, betul, niat. Baik, keempat-empat kata penguat ini haruslah berada pada bahagian belakang kata adjektif kerana kedudukan kata penguat ini iaitu sekali, benar, betul dan niat tempatnya atau kedudukannya hanya sesuai apabila berada di bahagian belakang kata adjektif. Contohnya, nyaman sekali, molek benar, cantik betul, merdu niat. Mari kita lihat pula penggunaan kata penguat belakang ini di dalam ayat. Ayat yang pertama, nyaman sekali udara di kawasan bukit peranginan ini. Kata penguat sekali telah digunakan di dalam ayat ini mengikuti kata adjektif nyaman. Penggunaan kata penguat sekali ini telah memberi penekanan atau mendukung sifat nyaman yang dipunyai oleh kawasan bukit peranginan tersebut. Ayat yang kedua, molek benar perilaku budak itu. Kata penguat benar mengikuti atau berada di belakang kata adjektif molek ataupun kata sifat molek sehingga memberi kekuatan kepada sifat ini, sifat molek ini yang dipunyai oleh seorang budak. Yang ketiga, cantik betul gubahan bunga ini. Penggunaan kata penguat betul telah memberi penekanan kepada kata adjektif cantik yang dimiliki atau yang dipunyai oleh gubahan bunga. Dan akhir sekali, merdu nian suara Datuk Siti Nurhaliza menyanyikan lagu yang bertajuk Cindai itu. Merdu nian, perkataan atau kata penguat nian yang berada di belakang kata adjektif merdu telah memberi penekanan kepada sifat merdu yang dipunyai oleh sifat merdunya suara yang dipunyai oleh Datuk Siti Nurhaliza
ketika menyanyikan lagu yang bertajuk Cindai. Seterusnya kita lihat kepada kata penguat bebas. Kata penguat bebas ialah perkataan yang letaknya bebas sama ada sebelum atau sesudah kata adjektif atau frasa adjektif. Maksudnya, kata penguat bebas ini boleh berada di dua keadaan, sama ada sebelum ataupun selepas kata adjektif. Contoh kata penguat bebas ini ialah amat, sangat, dan sungguh. Mari kita tengok contoh penggunaan kata penguat bebas di dalam ayat. Ayat yang pertama, dia amat teliti dalam mengerjakan tugasan itu. Ayat yang kedua, dia teliti amat dalam mengerjakan tugasan itu. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua menggunakan kata penguat amat. Bezanya cuma yang pertama terletak di hadapan kata adjektif teliti. Yang kedua, ayat yang kedua terletak di belakang kata adjektif teliti. Walaupun kedudukan kata penguat ini berbeza, fungsinya tetap sama. Dia tetap membawa maksud atau menguatkan maksud kata adjektif. Tidak membawa apa-apa perubahan dari segi makna walaupun kedudukannya berbeza. Jadi sifatnya di sini kita boleh katakan sebagai fleksibel. Kita tengok contoh ayat yang ketiga. Buah oren ini sangat manis rasanya. Keadaan ini berlaku apabila kata penguat berada di hadapan kata sifat manis. Sekarang, cuba kita lihat ayat yang keempat pula. Buah oren ini manis sangat rasanya. Ada perbezaan tak? Kedua-duanya ayat ini membawa maksud atau mendukung maksud manis yang dipunyai oleh buah oren. Jadi tak ada apa-apa perbezaan pun. Maksudnya bolehlah sama ada perkataan kata penguat manis ni kita gunakan pada bahagian awal kata adjektif atau hadapan kata adjektif ataupun kita gunakan pada bahagian belakang ataupun selepas kata adjektif. Jadi fleksibel sifatnya di sini ya. Baik, contoh yang terakhir, kereta baru ayah sungguh cantik. Baik, ayat yang keenam, kereta baru ayah cantik sungguh. Tak ada yang membezakan makna atau membawa perubahan makna bila kita gunakan kata penguat yang cikgu beri tadi iaitu amat, sangat dan sungguh. Ini sama ada awak boleh gunakan pada bahagian hadapan ataupun pada bahagian belakang kata adjektif. Sekarang mari kita semak buku teks kamu pada halaman 58. Tajuknya hati-hati semasa mengundur. Kita akan menggunakan atau kita akan cuba melakukan aktiviti menggunakan kata penguat yang sesuai di dalam ayat. Petikan yang kamu lihat ini iaitu hati-hati semasa mengundur merupakan perbualan di antara Hanif dan ayahnya. Perbualan di antara Hanif dan ayahnya lebih berkisar mengenai kamera mengundur. Kamera mengundur itu telah dipasang di dalam kereta ayah Hanif. Kalau kamu dapat lihat di sini,
Ya, ini merupakan kamera mengundur yang terdapat di dalam kereta tersebut. Jadi apa yang cikgu nak terangkan di sini ialah kalau kamu dapat lihat petikan ini ditulisnya pada bahagian atasnya dengan warna yang berbeza-beza. Ada warna hijau, di sini ada warna hijau, warna merah, warna biru dan juga warna ungu. Baik, warna-warna ini membawa maksud yang berbeza-beza. Untuk warna hijau, contohnya, Hanif sungguh kagum. Perkataan sungguh ini merupakan kata penguat yang terletak di hadapan kata adjektif. Kamu harus ingat ya, yang warna merah merupakan kata adjektif. Tapi sungguh merupakan kata penguat bebas yang terletak di hadapan kata adjektif. Begitu juga dengan kata penguat bebas sangat jelas. Ya, sangat berada di hadapan, tapi ia merupakan kata penguat bebas. Maknanya tak kiralah depan ke belakang ke, maksudnya tetap sama. Baik, seterusnya kamera model ini paling canggih berbanding dengan model lain di pasaran. Yang ini merupakan kata penguat hadapan. Warna biru kata penguat hadapan terletak di hadapan kata adjektif canggih. Dan akhir sekali, yang warna purple ini atau warna ungu ini merupakan kata penguat belakang di mana dia terletak di belakang kata adjektif murah. Baik, cikgu tak nak bincang petikan ini. Cikgu nak kamu buat sendiri. Macam mana nak buat? Bila kamu nak isi tempat kosong ni, ada 1, ada 2 dan ada 3 sahaja tempat kosong dalam petikan ini. Kamu kena isi sendiri. Apa yang cikgu nak ingatkan kamu, bila kamu nak isi tempat kosong, kamu cari kata adjektif. Di mana kedudukan kata adjektif dalam dialog ini? Kita bincang yang ini, ya. Kita bincang yang ini. Tidak mengapa, ayah. Keselamatan kita penting. Tempat kosong penting. Baik. Di antara penting dan kita dan penting, yang mana satu kata adjektif? Yang mana satu kata adjektif? Dah tentulah penting. Penting merupakan kata adjektif. Baik, tempat kosong duduknya di mana? Tempat kosong berada pada bahagian hadapan atau sebelum kata adjektif. Kalau tempat kosong berada sebelum kata adjektif, apakah kemungkinan kata penguat yang boleh kamu isi kat sini? Baik, cikgu nyatakan begini. Kalau tempat kosong berada di hadapan kata adjektif, ada 2 kemungkinan di sini. Pertama, kamu boleh tulis kata penguat hadapan ataupun yang kedua, kamu boleh tulis kata penguat bebas. Okey, kamu pilihlah yang mana-mana yang sesuai untuk kamu isi pada ruangan yang kosong ini. Ya. Baik, yang kedua, kita tengok alat ini tempat kosong mudah. Baik, yang mana satu kata adjektif dah tentulah mudah ini kata adjektif. Jadi tempat kosong berada pada bahagian hadapan. Kemungkinannya sama macam yang pertama tadi. Awak boleh tulis kata penguat bebas ataupun kata penguat
hadapan. Jadi pilihlah yang mana yang sesuai, yang kamu rasa sesuai untuk kamu isi tempat kosong. Yang nombor 2 ni. Dan yang akhir sekali, kamera undur ini penting. Kemudian tempat kosongnya terletak pada bahagian belakang. Jadi dah tentulah kata penguat belakang. Kata penguat belakang yang mana yang nak digunakan? Kamu semak balik nota cikgu tadi. Macam mana nak buat? Buat macam ini, tulis dalam buku latihan yang kecil itu. Buku nombor 1. Buku latihan kecil nombor 1, buku tata bahasa. Kamu buatlah seperti mana yang biasa kamu buat. Jangan lupa tulis hari, tulis perkara, tulis tarikh. Tulis kemahiran. Kemahiran ni dah silap, ada satu tanda ni. Patutnya 5.1.4 dalam kurungan 8. Yang ni 7 ya, cikgu tertinggal 1. Kamu tulis begini dan buatlah seperti mana yang biasa kamu buat. Tapi kamu salin tempat kosong saja ya, yang tempat kosong saja. 2 dialog saja, iaitu dialog Hanif dan dialog Ayah yang mengandungi tempat kosong saja. Yang ada yang dah ada jawapan pun tak perlu tulis. Kemudian garis macam biasa guna pensel warna biru. Kamu lengkapkanlah tempat kosong ni, tugasan kamu. Kemudian kamu hantar ke Padlet Cikgu Sabah. Dah habis? Belum. Baik, satu lagi tugasan. Okey, tugasan ini terdapat dalam buku aktiviti kamu pada halaman 68. Jangan lupa macam biasa kat sini tulis hari, tulis kemahiran dan juga tulis tarikh. Cikgu lupa nak tulis kat sini. Dan cikgu pun tak berhajatlah untuk bincang perkara ini. Apa yang cikgu nak, kamu baca, faham dan pilih. Jawapan sudah diberi di sini. Jawapan ada. Kamu pilihlah yang mana yang sesuai untuk kamu isi di tempat kosong ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Cikgu rasa macam ada 6 ni. Mana satu lagi? Baik, 1, 2, 3, 4, 5 tempat kosong untuk kamu isi. Ya, oh ada satu kat atas ni. Okey, yang ke sini, yang atas ni 6 tempat kosong yang perlu kamu isi. Kamu guna jawapan yang dah diberi. Di sebelah sini gariskan dan isi tempat kosong. Macam biasa, kamu buat dan hantar jawapannya ke Padlet. Baik, cikgu rasa setakat itu dulu slot kita pada hari ini. Cikgu ucapkan selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.